Masih lagi membincangkan tentang inisiatif cikgu-cikgu untuk terus mengajar murid walaupun ketika sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 sempena Hari Guru hari ini. Dan pasti anda ada melihat video Cikgu Siti ni yang menular di media sosial sebelum ini kerana berusaha menggunakan teknologi kemahiran editing, gunakan green screen dan sebagainya hanya untuk mendidik anak murid di serata negara ketika PKP ini. Untuk itu, kita terus bersama Cikgu Siti Faridah Mat dari SMK Derma Perlis yang bersedia menerusi Skype. Terima kasih Cikgu Siti sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini dan juga selamat menyambut Hari Guru, dan kita nak teruskan perbincangan kita dengan tema yang ditetapkan, berguru demi ilmu bina generasi baharu. Bagaimana cikgu sendiri tafsirkan maksud tema ini? Okey, berguru demi ilmu membina generasi baru. Bagi saya tema ini bertepatan dengan apa yang kita tengah hadapi sekarang, iaitu COVID-19 ni, PKP. Jadi berguru demi ilmu tu sebenarnya peranan kepada guru untuk mencari ilmu untuk meningkatkan dia punya kepakaran. Sebab kita tengok sekarang kita tak lagi boleh mengajar di kelas macam biasa kan. Contohnya saya sama semua guru suka masuk dalam kelas, mengajar dekat dengan pelajar, dapat membimbing pelajar secara dekat, dapat tengok muka pelajar. Tapi sekarang kita tak dapat tengok. Jadi saya rasa saya kena teruskan pengajaran tu. Jadi saya berusaha fikir kaedah mana. Contoh sekarang saya buat video lah. Okey, dulu saya buat video juga, tapi masa PKP ni saya belajar buat video yang lebih berkualiti. Yang mana di skrin saya tu saya harap dapat berkesan, dapat sampai kepada student saya. Sebab tu saya guna green screen lah. Cikgu Siti, kalau boleh cikgu nyatakan kepada kami apa cabaran-cabaran yang mungkin cikgu hadapi yang sebenarnya orang tak tahu pun cikgu hadapi cabaran tu dekat luar. Macam mana cikgu nak edit dan sebagainya, ambil masa berapa lama nak belajar, lepas tu nak tunggu video tu, nak software dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh cerita sikit kepada kami. Okey, antara cabaran-cabarannya, sebelum saya bercakap di hadapan kamera, walaupun kita dah biasa bercakap di kelas, tapi di depan kamera lain sebab kita tak ada pelajar kan. Jadi saya kena tulis skrip dulu, saya kena fikir macam mana nak kalau di kelas kita ada induction set. Di video pun saya kena fikir macam mana saya nak induce pelajar saya untuk nak tengok video saya sampai habis. Macam tu. Jadi itu satu, kena tulis skrip dulu, and then saya perlu belajar macam mana video-video saya hasil tu nak transfer, nak edit, nak bagi menarik, nak bagi short, simple. Jadi tak panjang macam drama. Jadi, tapi sampai apa objektif pelajaran saya tu. Banyak je kekangan, tapi tak apa, saya ada kebetulan suami saya sentiasa support saya. Kami sama-sama belajar sebab kita pun memang duduk kat rumah kan. Jadi itu antara kekangan kita belajar teknikal, sebab kita cikgu, kita tak tahu nak tulis skrip, kita tak tahu macam mana nak bercakap dengan lancar depan kamera, bercakap sorang-sorang tapi tetap menarik, tetap ada mood yang seronok untuk belajar macam tu. Dan bagaimana sambutan atau penerimaan anak murid cikgu sendiri apabila melihat kepada video ini? Kerana tadi kita bincang bersama Cikgu Helmi dari SMK Jerlun, katanya penerimaan murid-murid terhadap pembelajaran menerusi video ini nampak lebih efektif kerana gaya penerimaan murid ketika ini lebih gemar melihat kepada video, menonton video berbanding dengan membaca. Jadi boleh cikgu kongsikan apa manfaat sebenarnya menggunakan kaedah ini? Sebenarnya feedback daripada pelajar bukan saya dapat masa sekarang saja. Saya dah gunakan video ini pada awal tahun hari itu. Contohnya, esok macam Cikgu Helmi juga kami gunakan Flip Classroom. Cikgu Helmi itu sebenarnya mentor saya. Saya buat video sehari dua sebelum saya buat eksperimen. Saya tunjuk dalam video tu bagaimana kaedah yang betul nak buat eksperimen ni. Supaya masuk kelas tu, pelajar terus boleh buat. Tak perlu cikgu cakap banyak kan. Jadi bila saya tanya pelajar, esok kita nak buat eksperimen lagi. Boleh tak awak baca buku prosedur? Lebih kurang sama je macam eksperimen sebelum ni, cuma tukar pemboleh ubah dia. Kita tukar. Contoh hari itu kita guna bahan sebagai yang dimanipulasi, and then hari ni kita nak guna suhu pula. Tapi pelajar request, cikgu buat video lah, kami suka lagi video tu. Sebab dia dapat nampak, dia lebih excited lah bila dia clear dengan keadaan yang dia akan lakukan eksperimen. Okey. Baik cikgu, kita nak tahu kalau cikgu boleh kongsikan apa maksudnya menjadi seorang guru buat Cikgu Siti, kerana kita tahu
menjadi seorang guru ini amat mencabar, tugas-tugasnya amat berat dan pada dalam masa yang sama juga ingin melayan kerenah budak-budak itu juga. Jadi bukan mudah, tapi cikgu membuat pilihan untuk menjadi seorang guru. Bagaimana perjalanan cikgu itu menjadi seorang guru dan mengapa cikgu membuat keputusan, apa maksudnya menjadi seorang guru buat Cikgu Siti? Okey, perjalanan saya menjadi seorang guru, saya menjadi guru dah 10 tahun. Saya baru ada 3 sekolah saja. Sekolah saya yang pertama, kebetulan saya ada rezeki sekolahkan di sekolah pedalaman tahap 3 iaitu di Ulu Baram, Sarawak. Di sana saya dapat satu pengalaman yang pelajar-pelajar di pedalaman pun ada hak untuk belajar walaupun sangatlah banyak kekangan. Contohnya kami tak ada sumber elektrik, sumber air, kena catu elektrik. Tapi saya tengok dia orang sama macam anak murid yang lain, kan? Jadi kita kena bagi ilmu tu. Dia orang tak tahu dunia luar macam mana. Jadi kitalah guru yang rasa kesian, kan? And then bila sekarang ni saya berada di sekolah kluster SMK Derma, saya tengok, saya sentiasa percaya pelajar saya ni ada bakat. Contohnya di sekolah Derma tu, pelajar saya tahu dia orang boleh teknologi lebih daripada saya lagi. Saya sebenarnya tak perlu pun pandai macam dia orang. Contohnya saya tahu macam pelajar saya boleh gunakan drone. Saya cuma jadi guru yang membimbing, mencari memberi laluan kepada mereka mengajar. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru, saya rasa guru tu adalah seorang pembimbing, seorang yang menunjukkan contoh bagaimana murid-murid itu nak berjaya. Macam itulah saya rasa. Kita hanya membimbing, kita hanya memberi motivasi. Kalau kita dilupakan pun tak apa. Cikgu, mungkin sebenarnya Hari Guru ni ada di jauh lubuk hati cikgu sendiri. Cikgu nak sampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada anak murid dan sebagainya. Apa perasaan cikgu, apa yang cikgu rasa sepanjang cikgu menjadi satu lilin yang membakar diri sendiri untuk memberikan ilmu kepada anak nusa dan bangsa generasi-generasi seterusnya. Apa perkara yang mungkin cikgu rasa cikgu nak sampaikan jauh di sudut hati cikgu? Sebelum ni cikgu tak terkata tapi cikgu nak cakap, kan? Saya nak sampaikan semua agar sentiasa menghargai guru. Guru bukanlah orang yang perfect. Mereka juga belajar untuk tambah baik personaliti mereka, tapi mereka ada hati yang maksudnya sentiasa ingin memberi yang terbaik. Okey, jadi walaupun guru kita mungkin ada kelemahan, kita kena hormat guru kita supaya ilmu yang diberi walaupun sedikit itu kita kata dirahmatilah dan menjadikan kita jadi insan yang lebih baik. Jadi sentiasa hormat kepada semua guru walaupun guru ada pelbagai background dia, kan? Ada yang dapat macam saya mungkin boleh belajar teknologi, ada guru yang tak dapat belajar teknologi, tapi kita kena hormat semua guru yang ada. Betul tu cikgu, dan kami juga setuju, dan dengan ini kita ucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Guru, dan kami juga berterima kasih kepada Cikgu Siti dan semua cikgu-cikgu yang sedang menonton ketika ini. Terima kasih atas jasa cikgu untuk mendidik, membangunkan anak-anak murid kita untuk harap-harap menjadi pemimpin buat negara kita pada masa depan nanti. Terima kasih kepada Cikgu Siti, banyak perkongsian yang sangat menarik, dan juga kepada Cikgu Hilmi sebelum ini, banyak perkongsian yang mungkin kita boleh ambil sebagai pengajaran untuk terus mendidik anak-anak murid kita walaupun berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Pembelajaran dan pendidikan itu tidak harus dihentikan. Dengan itu, kita ucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru yang sedang menonton ketika ini, dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi Realiti Rakyat bersama saya Naila Huda. Saya Afzal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.